Saya prepare benda ni tuan-tuan, memang panjang lebar lah. Tetapi bila memandangkan tuan-tuan masih belum biasa dengan perbahasan ulumul hadis dan seumpamanya, jadi saya buat hak mudah-mudah je lah. Hak pertama sekali, ulumul hadis, ulum tu ialah knowledge, jamak bagi ilmun. Jadi terjemah mudah, ilmu hadis. Idhafah di situ, apa perkaitan antara ulum dengan hadis? Jadi ilmu berkaitan hadis. Gitulah terjemah mudah. Ilmu berkaitan dengan hadis. Jadi sebagaimana tuan-tuan tahu, hadis ni bukan satu ilmu je, banyak. Kalau dalam kitab kita ni ada 65 cabang. Walaupun cabang-cabang ilmu yang banyak ni bukan 65 ni je sebenarnya tuan-tuan. Dia banyak lagi cabang-cabang yang lain yang ditambah oleh orang lain yang datang selepas tu. Hatta Al-Imam Suyuti rahmatullahi alaih, ketika mana dia syarah kitab ni, dia tak berhenti situ je, dia tambah lagi cabang-cabang yang lain yang dia rasa boleh ditambah. Bukan apa yang disebut oleh Ibn Salah itu sebagai satu bilangan yang limit situ je, tak. Ada je orang lain yang datang dan ditambah. Sebab tu ada banyak ilmu. Apapun ilmu tersebut, kita boleh bahagi kepada dua sebenarnya yang paling besar. Satu, ilmu riwayah, dan satu, ilmu dirayah. Ilmu riwayah ialah ilmu berkaitan dengan periwayatan hadis. Ilmu dirayah ialah ilmu berkaitan dengan memahami hadis. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab ulum hadis, ulama akan bergaduh, ulama akan berselisih pendapat tentang maksud riwayah dan juga tentang maksud dirayah. Dan apakah ilmu-ilmu yang mana berada di bawah riwayah dan ilmu yang mana berada di bawah dirayah. Ulama berselisih pendapat, seriously. Masa saya mula-mula belajar dulu pun, nak boleh hadam perselisihan, saya rasa ambil masa yang begitu lama. Hadam tak ingat, baca lagi, hadam tak ingat, baca lagi, hadam tak ingat. Sehinggalah saya jumpa apa yang disebut oleh Dr. Abu Laith hafizahullah di dalam kitab ulumul hadis dia. Dia kata, dari sudut bahasa, riwayat itu jelas. Dari sudut bahasa, dirayah itu jelas. Riwayah ialah meriwayatkan. Dirayah daripada kalimah dara yadri dengan erti maksud faham. Wa ma adraka ma, adakah kamu tahu apa itu sekian-sekian? Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Daripada kalimah dara yadri, ana adri, huwa yadri, iaitu tahu. Jadi dia kata sebenarnya istilah ni dia ada kaitan yang besar dengan bahasa. Jadi dari sudut bahasa sebenarnya dia kata sepatutnya tidak perlu ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Apakah cabang-cabang ilmu hadis yang mana berada di bawah riwayat dan manakah cabang-cabang ilmu yang mana berada di bawah dirayah. Dan saya suka dengan pendapat beliau sebab jadi tidak serabut. Senang. Bahasa membantu kefahaman tersebut. Jadi dia kata, ilmu hadis riwayat, apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan periwayatan hadis dan mengetahui kedudukan hadis dari sudut sahih, dhaif dan seumpamanya, itu semua duduk di bawah bahagian riwayat. Dan apa sahaja ilmu yang mana berkaitan memahami hadis. Dan kebanyakan perbahasan-perbahasan ilmu ini ada kaitan dengan usulul fiqh. Itu semua duduk di bawah dirayatul hadis. Nampak tak? Hak tu apa yang dipegang oleh Dr. Abu Laith. Dan saya setuju dengan pendapat dia kerana bahasa membantu. Dr. Abu Laith bila dipegang, ini tafsiran yang jelas, apa itu riwayat, apa itu ilmu riwayat, apa itu ilmu dirayah, dia bagi tahu sebab dia. Dan saya rasa sebab yang dia bagi tahu masuk akal.
dan dibantu oleh bahasa. Sebab riwayat ialah meriwayatkan. Apa sahaja yang berkaitan dengan proses meriwayatkan hadis yang melibatkan perawinya, terputus sanad, dan seumpamanya lah cara penulisan hadis, pembukuan hadis yang melibatkan jarh ta'dil dan semua benda tu untuk kita sampai kepada hadis ni sahih ke, hasan ke, dhaif ke, palsu ke, itu semua duduk di bawah ilmu riwayatul hadis. Nampak tak? Ilmu riwayatil hadis. Dan apa sahaja ilmu yang mana membantu kita untuk memahami hadis, setelah kita tahu kedudukan hadis tersebut, berada di bawah ilmu dirayatil hadis. Sebab dirayah ialah kefahaman. Nampak tak? Hak tu apa yang disebut oleh Dr. Abu Lais, dan saya rasa itu yang penting. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab lain, Ibnu Hajar dan seumpamanya, mereka akan bagi tahu ilmu riwayatul hadis. Hak ni pendapat yang masyhur, walaupun saya tak setuju. Ilmu riwayatul hadis ialah ilmu yang mana berkaitan dengan penulisan, menyampaikan hadis dan seumpamanya. Itu dia kata ilmu riwayat. Ilmu dirayah, ilmu yang mana membantu kita untuk mengesan ataupun menghukum hadis. Hak tu dipanggil ilmu dirayah, kefahaman hadis. Ya, secara umum nampak betul juga. Sebab untuk kita hukum hadis sahih, dhaif, palsu, ada banyak proses yang kita kena lalu. Kita kena faham bagaimana hadis itu dipindahkan, siapa ambil daripada siapa, bila, di mana. Jadi benda itu berhajat kepada faham. Jadi kerana dia berhajat kepada faham, dia boleh duduk di bawah dirayah. Faham tak? Hak ni pendapat yang masyhur. Dalam mana-mana kitab ulum hadis, tuan-tuan akan jumpa benda ni. Awal-awal lagi dia akan faham benda ni. Tetapi iskalnya, muskilnya tidak akan habis. Habis ilmu memahami matan, dia akan letak di bawah dirayah juga. Bagaimana matan itu, teks itu, setelah kita tahu dia tu sahih, selepas kita tahu dia tu hasan, boleh diterima, boleh dijadikan hujah, kita nak faham, itu pun mereka letak di bawah dirayah juga. Sedangkan pendapat wallahu alam yang kuat di sisi saya, apa yang ditulis oleh Dr. Abu Lais, apa sahaja ilmu berkaitan dengan periwayatan hadis, sehinggalah sampai kepada kita tahu hadis ni sahih ke, dhaif ke, maudhu' ke, semua itu berkaitan dengan ilmu riwayatul hadis. Dan apa sahaja ilmu berkaitan dengan memahami teks hadis, selepas kita tahu dia sahih, dhaif, itu dinamakan sebagai ilmu dirayatul hadis. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ulumul hadis ialah ilmu yang mana berkaitan dengan hadis, yang boleh dipecahkan kepada dua, satu riwayat dan satu dirayah. Dah mustalah hadis duk mana? Apa itu mustalahul hadis? Mustalah ialah bahasa, istilah. Gapo istilah dari sudut bahasa? Istilah dari sudut bahasa ialah kesepakatan satu-satu puak, satu-satu kumpulan, satu-satu grup dalam memaknakan satu-satu perkataan dengan makna tertentu. Itu dinamakan sebagai mustalah. Okey, bila tuan-tuan dengar perkataan gadget, apa tuan-tuan faham? Kita pun nampaklah benda-benda berkaitan dengan elektronik apa semua, betul tak? So gadget adalah satu istilah. Dan makna yang diberi kepada gadget itu ialah maksud bagi istilah tersebut. Nampak tak? Bila tuan-tuan kata, apa lagi contoh istilah? Istilah budak-budak WeChat mesti ada istilah dia sendiri. Sekira-kiranya kalau kita faham, kita cuba faham istilah tersebut dengan bahasa biasa, kita takkan faham. Dia ada istilah dia sendiri. Nampak tak tuan-tuan? Itu maksud istilah ittifaqu ta'ifatin ma ala syai'in ma. Kesepakatan satu-satu puak, satu-satu grup di atas satu-satu maksud bagi satu-satu perkataan, itu dinamakan sebagai istilah. Jadi istilah ni dengan bahasa yang mudah juga ialah lughah, bahasa percakapan bagi satu-satu pihak. Sebab tu guru kami Syekh Tariq Iwadullah hafizahullah, dia ada tulis syair ulum hadis dia sendiri. Sebab sebagaimana tuan-tuan tahu, orang Arab ni ada dua cara untuk menyampaikan maklumat ataupun untuk simpan maklumat. Maklumat yang pertama disampaikan dalam bentuk prosa, dinamakan sebagai nathar, nun thara, iaitu ayat karangan biasa. Tapi ayat karangan biasa ni susah untuk dihafal.
Jadi mereka ada satu cara lagi, iaitu dalam bentuk syair. Ilmu ni mereka akan syairkan. Nanti kita akan cerita tentang syair-syair bagi kitab Ibn Salah. Jadi tuan-tuan, yang disyairkan itu kita namakan dia sebagai nazam. Nun, wa dengan mim, nazam. Iaitu disyairkan. Macam qasidah lebih kurang gitulah. Jadi dia telah buat satu nazam, dan dia telah namakan nazam tersebut sebagai nazam lughatil muhaddis, iaitu bahasa ulama hadis. Jadi bahasa ulama hadis ialah istilah ulama hadis. Mereka bercakap dengan satu perkataan yang mana mereka faham apa yang mereka nak sampaikan. Dulu dia ada satu nazam, lebih kurang dalam 250 bait rangkap syair. Lepas saya balik tak lama lepas tu, dia keluarkan nazam yang besar, lebih kurang 1000 bait. Lughatul Muhaddis Al-Kubra, iaitu nazam syair ada lebih kurang 1000 rangkap dan telah disyarahkan. Lughatul Muhaddis yang 250 bait itu pun telah disyarahkan. So, mustalah ialah lughah, bahasa ulama hadis itu sendiri. Ginilah tuan-tuan, dalam dunia kita hari ni, sebagai contoh, para doktor dia ada bahasa dia sendiri, saintis ada bahasa dia sendiri. Betul tak? Kalau kita teh hijau, teh kuning, teh gapa-gapa pun, kita sebut gitulah. Tapi bagi saintis, dia akan ada nama-nama dia, nama pokok sekian daripada keluarga sekian. Tak, hatta teh sendiri pun, sebab saya berbalik daripada China, tak, dia ada oolong tea, dia ada white tea, dia ada green tea, dia ada black tea. Tuan-tuan ingat tu pokok yang berbeza? Pokok sama je, tapi cara diproses. Daun tu, pucuk tu muda ke tak muda, kemudian proses pengoksidaan ke pengoksidanan. Saya tengok dia goreng siap daun tu. Tak tahulah lagu mana dia keringkan, lepas tu dia goreng. Dan proses tu dia akan menghasilkan teh yang berbeza. Ada teh putih, ada teh hijau, ada oolong tea. Oolong tea ni antara yang hijau dengan yang merah. Banyaklah benda, tapi daripada daun yang sama, tapi dipanggil dengan nama yang berbeza. Sebab apa? Benda itu istilah. Dia tak perlu nak cerita teh hijau ialah, itu istilah teh hijau. Jadi dia punya syarah, teh hijau ialah daun teh daripada pokok sekian-sekian yang mana dikutip pucuknya ketika mana umurnya sekian-sekian, kemudian dikeringkan untuk tempoh sekian-sekian. Itu semua syarah. Istilah satu benda, syarah istilah satu benda. Sama juga kalau tuan-tuan tengok dalam bidang undang-undang, mesti dah akan guna perkataan entah apa-apa yang kita tak faham. Padahal dalam bahasa Melayu pun ada perkataan tersebut. Tak, pro bono, mala fide, bona fide. Tak, banyak benda yang mana kalau kita terjemah, kita ada maksud bagi perkataan tersebut. Ataupun kalau kita guna bahasa kita, kita boleh faham. Itu ialah istilah para peguam. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ulama-ulama usul fiqh dia ada istilah dia. Ulama kalam, akidah dia ada istilah dia. Ulama mantik lagi banyak istilah dia. Jadi ilmu mustalah ialah ilmu berkaitan dengan bahasa, percakapan para ulama hadis. Bila ulama hadis mereka duduk sekali, mereka berbincang tentang satu hadis, bahasa apa yang mereka guna? Perkataan yang mereka guna tu apa maksud? Itu maksud mustalah, lughah. Nampak tak tuan-tuan? Bayangkan ketika mana geng-geng peguam, tak apalah, malah nak sebut peguam banyak sangat, nanti tuan-tuan relatekan dengan apa yang berlaku dalam Malaysia hari ni. Tak apa, tak kisahlah. Okey, Datuk Seri Najib dengan kerajaan sekarang, peguam Datuk Seri Najib dengan DPP ataupun Attorney General kita pun pergilah duduk tengok perbahasan. Mesti kita tengok geng ni dia akan cakap dengan istilah kita tak faham apa pun. Geng ni pun akan cakap dengan istilah yang sama. Jadi itu dalam dunia hari ni. Cuba tuan-tuan bayang, satu ketika, satu zaman, Imam Ahmad rahmatullahi alaih 241 Hijrah meninggal, Ali bin al-Madini 234 Hijrah meninggal, Yahya bin Ma'in 233 Hijrah meninggal. Mereka duduk dalam satu majlis, mereka berbincang tentang hadis. Tak, mereka berbincang tentang hadis. Dan akan keluarlah perkataan mu'dal, maqlub, aghraba fulan, ala jihatil i'tibar, lil i'tibar, maskut anhu, sakatu anhu,
Walaupun nampak sama. Apa yang tuan-tuan akan faham daripada benda tu? Kalau tuan-tuan tak belajar ilmu ni. Nampak tak? Itu maksud istilah. Mereka bercakap dengan bahasa yang mereka sahaja faham. Sekira-kiranya, kalau kita nak terjemah istilah tersebut hanya berdasarkan bahasa semata-mata, kita akan salah faham. Nampak tak? Sebagai contoh, hadis Hasan yang kita duk terjemah sekarang sebagai hadis yang baik. Selepas hadis sahih, hadis Hasan. Betul tak? Dari sudut level rendah sikit. Tetapi penggunaan hadis, istilah Hasan di sisi ulama-ulama dahulu, sebelum zaman Imam Tirmizi rahmatullahi alaih dan seumpamanya, ada yang mana menunjukkan kepada hadis yang mana tidak ada nilai langsung pun. Hadis yang begitu dhaif, mereka sebut sebagai hadis Hasan. Jadi kalau kita tidak faham istilah mereka, bagaimana cara mereka sebut ayat tu, dalam konteks apa, kita akan salah faham. Kita akan salah faham. Nampak tak tuan-tuan? So, mustalah, kata guru kami, ialah bahasa yang merupakan rumusan bagi proses mengkritik riwayat yang dibahaskan oleh ulumul hadis yang pelbagai. Nampak tak? Sekali lagi. Mustalah hadis ialah bahasa yang merupakan rumusan bagi proses kritik hadis yang dibahaskan oleh ulumul hadis, pelbagai ilmu berkaitan dengan hadis. Boleh? Kalau suruh saya ulang mula, saya tak boleh ulang sebiji-sebiji dah. Sebab ini ayat yang cuba saya mudahkan. Mustalah hadis ialah bahasa yang merupakan rumusan bagi proses kritik hadis. Lepas tu yang dibahaskan oleh ulumul hadis, iaitu pelbagai ilmu berkaitan dengan hadis. Kita bayang balik 3 orang, 4 orang imam. Okeylah, kita dah sebut nama Imam Bukhari, Imam Ahmad kita letak tepi dulu, kita sebut nama imam lain pula. Imam Bukhari rahmatullahi alaih meninggal 256 Hijrah dengan anak murid dia Imam Muslim rahmatullahi alaih 261 Hijrah. Bila dia orang duduk, dia orang bahas tentang satu hadis. Hadis kafaratul majlis. Yang kita duk baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta kan? Hadis tu sahih ke tak? Hadis tu sahih ke tak? Hak tuan-tuan duk hafal, duk baca tu. Bahas panjang lebar. Imam Bukhari rahmatullahi alaih bila ditanya tentang hadis itu oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih dengan satu sanad, dia kata hadis ni tak betul ni, salah ni, ghalat. Imam Muslim kata, bagaimana wahai Imam Bukhari? Cuba kau terangkan padaku. Riwayat Musa bin Uqbah daripada Abi Suhail daripada Abi Suhail ataupun Abi Saleh, dalam masalah ni dibahaskan. Dan bila Imam Bukhari ceritakan di manakah kecacatan hadis tersebut sehingga tidak boleh jadi hadis yang sahih, Imam Muslim dia kata kepada Imam Bukhari, wahai Imam Bukhari, benarkan aku untuk cium kepala ataupun kaki kamu. Tak ingat dia punya teks secara jelas, dia kata ya ustadzal ustadzin, guru kepada para guru, wa tabibal ilal, dan doktor bagi kecacatan hadis, untuk tahu hadis yang mana sahih atau dhaif, benda-benda yang orang kata seni yang kecil-kecil yang orang boleh terlepas pandang ni, dia nampak. Dan dia kata, wallahi, tidak ada orang yang membenci kamu kecuali dia satu orang yang mana hasad dengki pada kamu. Jadi ketika mana Imam Bukhari dengan Imam Muslim bercakap bersembang tentang hadis tersebut, dia akan melahirkan satu nama bagi hadis tersebut. Selepas kritikan dia buat dari sudut perawinya, bersambung sanad tak bersambung sanadnya, berlaku salah faham tak salah fahamnya, hadis itu bila ulama-ulama kemudian ni datang, dia akan bagi nama pada hadis tu. Dia kata hadis ni maqlub. Maqlub istilah kita akan jumpa nanti,
Maklub. Jadi itu merupakan satu nama yang mana satu istilah, satu bahasa merupakan rumusan bagi kritik hadis. Yang mana kritik hadis itu dibina di atas ulum hadis yang pelbagai, melibatkan jarh ta'dil, melibatkan tabaqatul ruwah, melibatkan tempat lahir perawi, melibatkan tahammul ada, melibatkan macam-macam benda. Nampak tak? So mari ulama belakang dia kata hadis ni maqlub. Itu istilah. Kalau Syekh Jordan dia kata maqlub ni lebih kurang maqlubah, nasi hok terbalik tu. Kalau kita tak faham tak? Nampak tak? Itu maksud mustalah. So sebagai contoh yang lain, apabila berlaku kritik hadis dan ulama kata salakul jaddah, salaku al-jaddah, hadis ni salah, jalan riwayat ni salah. Sebab apa salah? Sebab dia kata perawi telah berlaku salah ingatan ataupun salah ingat, berlaku kesilapan dalam hafalan dia. Sepatutnya daripada fulan, tetapi kerana dia biasa meriwayatkan hadis daripada B sebagai contoh, daripada C, hadis yang sepatutnya daripada E, daripada F, tetapi kerana dia banyak meriwayatkan hadis daripada B, daripada C, jadi sepatutnya riwayat tu daripada E, daripada F, tetapi kerana dia biasa sangat daripada B, daripada C, jadi bila diriwayatkan hadis dia kona jadi B dengan C. Dia panggil sulukul jaddah, iaitu ikut cara yang biasa diriwayat. Kalau ikut cara yang biasa diriwayat, tuan-tuan, kalau kena E dengan F tu asalnya dhaif dan diikut cara biasa yang dia pergi, perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya, dia dah ubah hukum hadis. So bila ulama berjaya kritik benda ni, berjaya kaji, berjaya semak, ulama-ulama yang datang selepas itu dia bagi nama apa terhadap hadis tu? Itu dinamakan sebagai istilah. Nampak tak? Nampak tak? Wallahu a'lam. Gitu lah. Itu maksud istilah. Okey. Dan penulisan ulumul hadis sebagaimana kita bagi tahu tadi, antara yang awal-awalnya oleh Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih meninggal tahun 204 Hijrah di dalam kitab dia Ar-Risalah. Betul tak? Tuan-tuan kena tengoklah kitab tu. Mana bahagian hadis, mana bahagian usulul fiqh dan seumpamanya. Imam Syafi'i tidak menulis semua benda berkaitan dengan ulumul hadis. Atas permintaan Abdul Rahman Ibn Mahdi, satu ulama hadis yang masyhur, lebih kurang batch guru dia pun. Abdul Rahman Ibn Mahdi satu batch dengan Sufyan Ibn Uyainah, meninggal tahun 197 Hijrah ataupun 198 Hijrah. Lebih kurang tu saya tak ingat. Jadi dia minta, dia hantar surat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berada di Mekah. Dia daripada Iraq, daripada Baghdad ke mana, dia hantar surat supaya tulis berkaitan dengan cara bagaimana ingin memahami hadis-hadis Nabi SAW, kedudukan hadis Nabi dalam perundangan Islam. So Imam Syafi'i rahmatullahi alaih tulis risalah. Risalah yang dihantar, kitab risalah tu yang dihantar kepada Abdul Rahman Ibn Mahdi, buat kali pertama dinamakan sebagai Ar-Risalah Al-Qadimah, yang lama. Sebab lepas tu Imam Syafi'i bila dia balik ke Mesir ataupun di hujung hidup dia di Mesir, dia tulis balik risalah. Dan yang sampai pada kita ini ialah risalah jadidah yang baru. Nampak tak? Dan aqwal Imam Syafi'i rahmatullahi alaih di dalam ulumul hadis, di dalam usulul fiqh, banyak dikumpulkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahmatullahi alaih, meninggal pada tahun 458 Hijrah. Sebab Imam Baihaqi rahmatullahi alaih ni satu orang ulama daripada Baihaq, daripada kawasan Iran, gitulah lebih kurang. Tadi ada dalam permulaan mukaddimah tadi, dia kata lepas ni ada pameran kan kitab-kitab hadis, penulis-penulis hadis. Hak tu dia panggil level mula-mula berkenalan dengan hadis.
Bila level lama sikit ngaji, dia travel ke negara-negara Arab untuk jumpa dengan masyaikh talaki dan seumpamanya. Level hok paling tinggi, ultimate level yang Allah Ta'ala bagi kepada sesiapa yang dikehendaki, dan saya doa supaya saya dapat juga level tu. Level banyak duit dan boleh pergi jalan di tempat-tempat yang mana merupakan tempat lahir, tempat belajar para imam ni. Semalam bila saya duduk tengok peta Abu Nuaim Al-Asbahani, tuan-tuan tahu tak Asbahan daripada mana? Isfahan, di Iran. So saya tengoklah Iran duduk mana. Besar Iran, kalau nak pergi jalan 10 hari tak cukup. Dia kena pergi panedok pun 3 minggu ke 4 minggu. Kawasan Iran. Kita tengok dulu tu negara ahli sunnah tu. Iran tu, tempat-tempat yang besar. Shiraz, turun ke bawah. Yazd, naik ke atas. Tehran, Nisabur. Tu semua tempat ulama-ulama kita belaka tu. Imam Muslim Nisabur, Imam Hakim Nisabur, dan Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibn Abi Hatim. Ni semua geng-geng daripada Rai. Kita orang di Jordan, untuk PhD dia ada satu subjek, nama dia Madaris Hadithiyah. Madaris Hadithiyah ni berkaitan dengan madrasah-madrasah hadis pada kurung kedua, kurung ketiga di negara-negara umat Islam, di Baghdad, di Kufah. Jadi kita tidak akan faham benda tu kalau kita tak tengok peta. Kalau kita tengok peta saja mungkin serabut. Last sekali, kita kena rasa sendiri daripada satu tempat ke satu tempat, perjalanan dia macam mana, sebab benda ini dia akan membantu dalam menyingkap kecacatan yang mana berlaku di dalam hadis. Guru kami Dr. Abdul Karim Al-Wuraikat, dia ada satu tesis PhD daripada Universiti Zaituna di Tunis, iaitu Al-Waham fi Riwayat Mukhtalifil Amsar. Kesilapan-kesilapan yang berlaku di dalam riwayat perawi dan guru daripada negara yang berbeza. Bahkan tesis demi tesis ditulis untuk setiap negeri. Guru kami Dr. Syarah Qudah, dia tulis satu kitab Madrasatul Hadith fil Kufah. Pak saudara dia Dr. Amin Qudah, sama umur, lebih kurang, tak, tulis tesis tentang Madrasatul Hadith fil Basrah. Ada yang tulis tesis Madrasatul Hadith fi Al-Maghrib Al-Arabi. Ada yang tulis tesis tentang Madrasatul Hadith fi Syam pada kurung ke-7 ke-8. Ada yang tulis tesis tentang Madrasatul Hadith fi Makkah wal Madinah pada kurung ke-2, kurung ke-3. Ada yang tulis buku tentang Madrasatul Hadith fi Rai. Dr. Thamir Hatamilah, orang Jordan, mengajar di Turki. So, setiap ni dia ada tulis. Sebab apa? Setiap benda yang berlaku di tempat tersebut, pada frame waktu tersebut, guru-gurunya, anak muridnya, harakat pergerakan, travelnya, para ulama hadis dalam menyampaikan hadis, dalam menuntut hadis, dia akan memberi kesan dalam mengesan kesahihan ataupun kedaifan hadis. Nampak tak tuan-tuan? Lepas tu apa kita cerita pasal kau tu ni? Kita berhenti mana tadi yang tiba-tiba timbul pasal tempat-tempat ni? Bergerak saya mu. Imam Baihaqi rahmatullahi alaih daripada Baihaq. Tu cek Baihaq tu duduk mana? Kawasan Iran kan? Mawara an-Nahar. Bilad Mawara an-Nahar, di sebalik Mawara, di belakang an-Nahar. Nahar, sungai. Sungai ke apa? Furat Dajlah. Biladur Rafidain. Rafidain biddal. Ar-Rafidain di Iraq. Iraq ni dikenali sebagai Biladur Rafidain. Kalau tuan-tuan tengok, dia ada satu sungai panjang, bukan satu, dua sungai panjang. Basrah, Kufah, naik atas sikit, Baghdad. Tapi saya tak pernah pergi Iraq. Sebab Iraq perang awal, 2003 perang dah, kita tak ada pergi. Sebab kita duduk Malaysia, baru lepas SPM, duduk di Q. Biladur Rafidain. Iraq, yang mana dalamnya ada Basrah, Kufah dan seumpamanya, dan hak belakang daripada sungai itu dia panggil Mawara an-Nahar, Bilad Mawara an-Nahar, yang mana lepas tu jadi Tantan lah, Khazastan lah, Khurasan lah, berapa. Ibn Mubarak Khurasani, Abdullah Ibn Mubarak, tak, 181 Hijrah meninggal daripada Khurasan. Hak geng-geng macam Ishaq Ibn Rahuyah dan seumpamanya, hak belah-belah, hak dekat dengan Afghanistan. Puak mu ni tahu tak geografi ni? Kelantan duk mana Kelantan? Tahu tak peta Kelantan duk mana tak? Singapura duk mana? Nampak tak? Masa saya tingkatan 2, saya minat geografi, tak tahu apa. Tingkatan 1 minat dah. Tingkatan 2 tu kau minat, dia ada geografi Asia Tenggara. Kita orang tak ada cikgu tau. Cikgu PIN dah.
Badal seminggu sekolah buka, cikgu pindah. Jadi setiap kali waktu geografi, bukan setiap kali lah, ada sekali dua tu rasa macam buang masa. Budak-budak dia banyak lagi pergi asrama. Tapi saya balik rumah, saya akan study peta Asia Tenggara ke apa semua tu. Kan dia ada muka bumi, lepas tu dia ada tanaman, dia ada iklim lah, benda-benda gitu. Saya ingat je, biar ke tak suruh pun. Sebab saya minat job. Lepas tu tengok dulu, di mana Jo Jambul. Korang lahir tahun bila ni? Tahun 96, 97. Tahu tak ni ada cerita, bukan cerita, dia main rancangan lah, di mana Jo Jambul. Tapi rancangan bersifat pendidikan lah. Dia macam pertandingan 2-3 kumpulan gitu. Tetapi di belakang tu, dia ada pertandingan meletak tanda peta negara. Dia letak peta besar. Lepas tu tengoklah dia cabut tu, boleh negara Asia Tenggara ke, negara Asia Tengah, Asia Selatan ke. Jadi ada dalam lebih kurang 10-12 negara yang mana dia kena pergi letak peta tu. Faham tak? Jadi let's say dia dapat negara Asia Tenggara, dia kata Vietnam, so dia kena bawa tanda pergi letak peta situ. Lepas tu dia kata Singapura. Okeylah, kita faham lah sebab dekat kan dengan kita. Tapi kalau kena macam Asia Selatan ataupun Latin, jadi daripada situ menyebabkan saya jadi minat dengan geografi. Peta duk mana. Bila sebut je periksa geografi tahun 93 tu, biasa salah dua gitu lah. Letak je satu noktah di satu negara, boleh royak lalu suhu dia mana, dia punya hasil dan seumpamanya. Rupa-rupanya benda tu, dia memberi kesan yang besar dalam pengajian hadis lepas tu. Dan ustaz kami, Ustaz Sahih Muslim kami, masa duduk di South Africa, dia akan selalu tanya. Bila sampai je nama tempat dalam hadis, dia akan tanya, ni duduk mana? Apa nama moden dia hari ni? Apa nama lama dia hari ni? Bahkan ulama-ulama hadis, dia tulis kitab Atlas Al-Hadis. Atlas hadis, setiap nama yang ada dalam kutub sitah, tak silap saya, dia akan letak petanya mana, apa peristiwa berlaku situ. Dia peta dengan gambar dan seumpamanya, Atlas. Jadi ustaz kita tu, sebab dia minat Atlas tu, bila kita pergi Jordan, kita beli satu, kita bagi hadiah dia memang gembira, dia suruh saya tulis pula, ini hadiah daripada saya untuk ustaz. Sebab dia kata dekat library payah nak pinjam waktu baik. Dan memang dia akan tanya selalu tentang benda-benda ni. Benda ni penting tuan-tuan. Nanti tuan-tuan mengaji hadis, tak, bila Nabi SAW sebut daripada Sana'a pergi ke situ, tuan-tuan tak tahu Sana'a ni duduk mana? Ke kedai nasi Arab, saya berjaya, Sabak, mana tak tahu. Jadi bodoh, tak tahu apa. Nampak tak? Jadi benda-benda ni antara benda yang penting. Nanti tuan-tuan, di belakang-belakang dia akan cerita tentang Ma'rifatul Buldan, Autanur Ruwah, dan tempat lahir para perawi dan seumpamanya. Ada belakang ni, bukan saya kecek saja. Nampak tak? So Imam Baihaqi rahmatullahi alaih merupakan pengumpul ilmu Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Sehingga kan para ulama kata setiap orang yang mana bermazhab Syafi'i, dia terhutang budi kepada Imam Syafi'i. Kecuali Imam Baihaqi rahmatullahi alaih, Imam Syafi'i yang patut terhutang budi pada dia. Sebab dia antara yang mana menghidupkan ilmu Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Dalam As-Sunanul Kubra, yang dicetak lebih kurang ada 24 jilid, Dar Hajar, Ishraf Dr. Abdul Muhsin, Abdullah Muhsin At-Turki, gitulah. Dalam mukaddimah dia, Imam Baihaqi rahmatullahi alaih dia kata, aku ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi minat untuk belajar hadis. Aku tulis hadis Nabi, aku tulis fatwa para sahabat, aku tulis fatwa para tabi'in. Lepas tu aku mula melihat aqwal, pendapat para ahli ilmu di dalam ilmu agama. Dan aku tengok yang paling dekat dengan kebenaran ialah Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Lepas tu dia jadi Syafi'i lah. Dan kebanyakan kitab-kitab yang beliau tulis dalam hadis berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i. Dalil-dalil fiqh dalam mazhab Syafi'i, As-Sunan Al-Kubra oleh Imam Baihaqi 24 jilid. Yang mana antara kitab induk sebagaimana disebut oleh Al-Hafiz Al-Zahabi, kalau seseorang tu ada kitab tersebut, maka dia akan jadi mufti hak paling besar sekali, hak paling hebat sekali. Al-Istidhkar ataupun At-Tamhid oleh Ibn Abdul Bar, meninggal 463 Hijrah. Syarah Muwatta' Imam Malik, Ibn Abdul Bar disyarah 2 kali Muwatta'. Satu disyarah mengikut tertib Muwatta' yang asli berdasarkan riwayat Yahya Al-Laythi. Yahya Al-Laythi 240 ke 236 Hijrah meninggal, antara pelajar yang paling akhir bersama dengan Imam Malik rahmatullahi alaih. Ibn Abdul Bar disyarah. Ibn Abdul Bar daripada Maghrib, daripada Andalus.
daripada Andalus, Spain sekarang kan. Hak tu satu tempat pula hak kena pergi jalan tu untuk tengok bahagian maghribi lagu mana, macam mana perkembangan ilmu. Ibn Abdul Bar tak pernah tinggal pun Maghrib. Dia hanya tuntut ilmu di dalam Maghrib. Maghrib ni kawasan maghribi, Spain, belah-belah sana, belah-belah barat sana. Ibn Abdul Bar disyarah mula-mula Muwatta dalam Al-Istidhkar. Dia apa nama penuh Al-Istidhkar? Al-Istidhkarul Jami' li madhahibi fuqaha'il amsar wa ulama'il aqtar. Lima tadammanahu al-Muwatta min al-ma'ani wal athar wa syarhu dhalika bil ikhtisar. Hak tu dia punya nama penuh, Al-Istidhkar. Tapi kita duk sebut Al-Istidhkar. Tetapi dia syarah mengikut tertib asal Muwatta. Bermula dengan wuqutus salah sampailah kitabul Jami'. Tetapi Ibn Abdul Bar dia syarah sekali lagi Al-Muwatta berdasarkan tertib syuyukh Imam Malik, iaitu tok guru Imam Malik. Katakan Imam Malik dia ambil daripada Az-Zuhri. Semua hadis Zuhri dengan anak-anak murid itu dia akan kumpulkan mengikut atraf. Dia panggil atraf. Kalau tuan-tuan pernah dengar Tuhfatul Ashraf oleh Al-Mizzi, meninggal 742 Hijrah, tuan-tuan akan fahamlah bagaimana susunan At-Tamhid. Al-Istidhkar bermanfaat untuk orang yang nak tahu maksud hadis. At-Tamhid dia bermanfaat untuk muhaddis dari sudut sahih, dhaif, riwayat dan seumpamanya. At-Tamhid cetak terbaru, baru tu bit dalam setahun ni je pun, tak sampai setahun, mungkin 7-8 bulan. Dr. Bashar Awad dengan tim dia dalam 24 jilid. At-Tamhid oleh Ibn Abdul Bar. Hak tu antara kitab yang Imam Zahabi kata kalau seseorang tu ada dan ditekuni, dia akan jadi mufti yang sangat hebat. Yang kedua ialah Al-Mughni oleh Ibn Qudamah. Ibn Qudamah bila meninggal? 530 lebih kot. Saya ingat 530 lebih. Wallahualam. Tuan-tuan kena cek. Kemudian satu lagi ialah Al-Muhalla oleh Ibn Hazmin. Ibn Hazmin Al-Zahiri daripada Andalus juga. Ibn Hazmin Al-Andalusi sezaman dengan Ibn Abdul Bar, mati awal daripada Ibn Abdul Bar sikit je, 456 Hijrah, tetapi asan dia lebih tua daripada Ibn Abdul Bar. Ni sezaman ni belakang ni. Ibn Abdul Bar 463, Baihaqi 458, Ibn Hazmin 456. Huffaz ad-dunya, dua daripada dua daripada Maghrib, belah-belah Spain, Andalus, satu daripada Masyriq, belah-belah hak inilah negara Arab, Mawara an-Nahar dan seumpamanya. So Imam Baihaqi rahmatullahi alaih dia telah kumpulkan aqwal Imam Syafi'i di dalam kitab dia Al-Madkhal ila Sunan. Dia tulis Al-Madkhal ila Sunan sebagai pengantar bagi kitab Sunan Kubra. Hak dia tulis selepas tu dalam hadis hukum yang menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i dan seumpamanya. Al-Madkhal ila Sunan antara cetak baru, tahqiq Syekh Awamah 2 jilid, Darul Minhaj Jeddah. Dalam tu aqwal Imam Syafi'i, masya-Allah, dalam usulul fiqh, dalam usulul hadis, yang mana Imam Baihaqi riwayatkan secara bersanad. Bukannya Imam Baihaqi dia tulis qala Syafi'i tak. Dia riwayat, dia bagi tahu daripada siapa dia ambil. Daripada guru dia sampai Imam Syafi'i. Daripada guru dia sampai Imam Syafi'i. Guru dia Imam Syafi'i. Nampak tak? Jadi, this kind of kitab lagu ni tak sesuai untuk diajar. Sebab untuk sampai kepada beberapa perkataan, kadang-kadang kena lalu sampai 2-3 baris sanad. Itu menyebabkan Ibn Salah tukar tertib tu, buat kitab baru tu tanpa sanad. Tetapi kitab asal yang bersanad mahfuz, nanti kita akan cerita insya-Allah, terpelihara. So Imam Baihaqi banyak lagi kitab-kitab yang lain. Ma'rifatus Sunan wal Athar. Imam Baihaqi ada kitab As-Sunanus Saghir. Kitab-kitab yang lain dalam bidang hadis. Ibn Hazmin Muhalla bila dia banyak kritik
mazhab Maliki dan juga mazhab Abu Hanifah, dan mulut dia agak lancang, orang bakar buku dia. Semua buku dia orang bakar. Tulis semula. Kita kalau tulis tesis, letak rosak, give up dah. Hak rajin dah kalau daftar mula. Dah tu sen hak ngelah dah nak atas. Tu pun tambah sen dah. Patut 2 tahun dah. Tambah dah 2 sen 3 tahun. Ya nak buat dah lepas 3 tahun. Orang bakar buku dia tulis mula 11 jilid. Gila. Memang tak masuk akal buat-buat ni. Imam Darqutni rahmatullahi alaih 385 meninggal. Tuan-tuan pernah tengok Ilal Darqutni? Cetakan terbaru ada dalam 10 jilid, cetakan lama 16 jilid. Manuskrip asal dia dalam 5 jilid besar. Amlahu 'alal Barqani, dia tulis, dia royak benda tu untuk anak murid dia, iaitu perselisihan dalam riwayat hadis. Hadis fulan, hadis sekian-sekian, rawahu fulan an fulan an fulan. Anak murid dia selisih kat atas tok guru dia macam ni. Yang ni kata macam ni, kata macam ni. Nama orang semuanya. Semua nama orang, bukan hukum, bukan syarah Quran, bukan tafsir, bukan syarah hadis. Semua nama orang. Rawah fulan an fulan an fulan. Wa qala fulan an fulan an fulan. Wa qala fulan wa ikhtulifa ala fulan kaza kaza. Siapa dia tengok Ilal, habis dah. Ada setengah jam kan. Siapa tengok kitab tu, saya dengar 2 versi cerita tentang kitab dia. Yang pertama sekali, hak saya nak cerita ni, dia itu Amlahu 'alal Barqani, Al-Hafiz Al-Barqani, guru kepada Abu Nuaim, Hakim seumpamanya, meninggal 425 Hijrah. Just imagine 16 jilid kitab daripada kepala dia saja. Versi yang kedua saya dengar lama dah daripada Syekh Tariq. Dia kata masa Imam Darqutni tulis kitab tu, dia tulis di bawah lampu satu orang yang mana dia tak minta izin pada waktu malam. Dia ada rasa benda tu sangat tidak patut, dan dia telah campak semua buku dia dalam sungai, dia tulis balik. A'immah, huffaz, kibar, bukan apa kita. Ajib. Calon Imam Syafi'i 204. Lepas tu anak murid dia Abu Bakar Al-Humaidi 219 Hijrah meninggal. Kemudian ada risalah-risalah kecil yang ditulis oleh ulama-ulama lepas tu. Antaranya macam kita kata, bahkan ada yang kata pernah tulis pun sebelum tu, zaman Ibn Uyainah tahun 198 Hijrah, 197 Hijrah. Ada penulisan-penulisan yang berkaitan dengan mustalah, tetapi tidak keseluruhan, menjurus kepada ilmu tertentu. Sehinggalah datanya ashabul kutubil masyhurah. Imam Muslim, dia ada muqaddimah Sahih Muslim. Muslim 261 Hijrah meninggal, ditulis muqaddimah dulu untuk kitab dia, dan telah disyarahkan oleh para ulama, antaranya Syekh Muhammad Ibn Adam Ibn Ali Ibn Adam Al-Atyubi, mudarris di Darul Hadis Al-Khairiyah di Mekah. Masa saya pergi umrah tahun 2012, saya pergi jumpa dia, alhamdulillah. Tapi tak minta sanad, malu. Dia bagi buku-buku dia disyarah dalam Qurratu Ainil Muhtaj 2 jilid untuk syarah muqaddimah Muslim Ibn Al-Hajjaj sahaja. Qurratu Ainil Muhtaj syarah muqaddimah Muslim Ibn Al-Hajjaj 2 jilid syarah muqaddimah, antara kitab awal dalam ulumul hadis. Kemudian Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam kitab dia Risalah ila Ahli Makkah sebagai madkhal bagi As-Sunan, Sunan Abi Dawud, meninggal tahun 275 Hijrah. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih dalam kitab dia Al-Ilal, yang dikenali sebagai Al-Ilalus Saghir, yang mana diletak di belakang Sunan Tirmidzi, yang disyarah oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali 795 Hijrah, meninggal dalam 2 jilid. Ada beberapa cetakan. Ada cetak Dr. Hamam Said dengan dirasah dia, dengan kajian dia masa dia buat PhD di Azhar dulu. Dan cetakan yang kedua ialah cetakan Dr. Nuruddin Itar hafizahullah, baru keluar dalam 2-3 tahun ni, Darussalam, cetakan baru. Itu antara kitab-kitab awal berkaitan dengan ulumul hadis. Dan Imam Tirmizi dia cerita tentang istilah-istilah yang diguna di dalam Sunan Tirmizi. Abu Daud dalam Risalah ila Ahli Makkah dia cerita tentang kedudukan hadis-hadis di dalam kitab dia macam mana. Itu antara penulisan-penulisan awal melibatkan ulumul hadis.
Muslim 261, Tirmizi 279. Habis dah situ. Sehinggalah bila satu-satu ilmu itu dia jadi glamour, bila dia jadi glamour, ramai orang nak ngaji. Dalam dunia kita ini pun, bila ada beberapa ustaz yang glamour, gajah hadis, ramai budak nak ngaji hadis. Jadi, masuk di dalam ilmu tersebut, man habba wa dabba. Orang yang pakar, orang yang tak pakar, masuk belakang. Tak? Masuk belakang. Orang yang pandang, yang bodoh, cerdik, tak cerdik, masuk belakang. Dalam ilmu tersebut. Bahkan, orang takut dengan majlis para ahli hadis. Sebab ramai sangat, beribu-ribu orang sekali lagi. Abdullah bin Mubarak Al-Khurasani min a'immatil ilm, meninggal tahun 181 Hijrah. Bila dia bersin, anak murid dia tashmit. Anak murid dia kata yarhamukallah. Dalam riwayat kata hampir bergegar kota Baghdad. Just imagine. Sampai khalifah kata, gapo berlaku ni? Wazir dia kata, gabra umat, jangan takut. Kata Abdullah bin Mubarak bersin, anak murid dia tashmit. Hampir gegar. Ya, kalau kita tengok bola, kita bayang dalam stadium kan. Saya tak pernah pergi stadium untuk tengok bola, na'udzubillah. Saya tak minat bola pun. Tapi kalau main bola kawan-kawan, pertandingan segi je. Tapi kalau tengok bola oleh TV tu, saya rasa benda paling bodoh. Main PES tu lagi bodoh. Lepas tu main manager, lepas tu dia maki-maki diri dia sendiri, susun tu lagi bodoh. Bertimpal-timpal bodoh dia. Dia susun, lepas tu hak dia susun tu tak jadi, dia maki bodoh lah, papahang lah. Sayang-sayang kita belakang. Tapi kalau pergi main bola tak apa. Tengok bola sikit-sikit untuk bagi sokongan program persatuan, okey lah. Masa saya pergi Sri Petaling, saya jumpa ustaz saya. Lepas tu saya tanya, kenal tak siapa tu? Tak kenal. Siapa? Bekas pemain bola kebangsaan. Lepas tu saya kata, saya tak minat bola. Orang tu kata, bagus. Orang main bola tak boleh bodoh kali ya. Dia sendiri tu bekas pemain bola, dia kata orang main bola bodoh. Tapi main bola tak apa untuk sihat. Tapi kalau siapa lopak pagar, kena ambak anjing, tak ingat Quran, tak boleh tasmik esok sebagi tengok bola, lepas tu berigat dengan ustaz pula. Hak tu main bodoh dan bodoh senang cerita. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok di stadium kan, bila gol, tambahnya kalau dengar ni, pengulas di Arab pula. Hak tu memang ulasan terbaik bola. Ulasan paling baik sekali bila pengulas Arab. Dia ulah bola. Gol tu kita tengok bunyi tu rasa pun nak pecah. Balik kalau kita berada di negara tersebut, bunyi orang Jordan tepik pasal bola ni daripada stadium tu. Ingat Baitul Maqdis berjaya diselamatkan dah. So, suara yang tashmit Abdullah bin Mubarak sampai gegar kota Baghdad. Khalifah nak kata gegar apa? Ajib. Baqi bin Makhlad meninggal tahun 273 Hijrah. Baqi ibn Makhlad ni daripada Andalus. Dia nak pergi jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijrah meninggal. Sebelum meninggal, tahu tak tuan-tuan, dia jalan kaki daripada Andalus sampai ke Baghdad. Tuan-tuan tahu dah Andalus duduk mana? Spain hujung tu. Sekira-kiranya kalau tuan-tuan naik kapal terbang paling duduk 8 jam untuk sampai situ, beribu kilometer. Baqi bin Makhlad jalan kaki untuk jumpa Imam Ahmad untuk riwayat hadis daripada Imam Ahmad. Bila dia sampai di Baghdad, Imam Ahmad kena tahanan rumah. Dia tak boleh pergi. Dia kata, aku mari jauh-jauh nak jumpa Imam Ahmad, takkan aku nak balik kosong. Nah sekali dia ketuk pintu rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad keluar ke kawasan Dehliz. Dehliz ni macam kita kata antara pintu utama, pintu pagar, lepas tu pintu nak masuk rumah lagi lah dalam tu. Style orang Arab kan. Dia pergi ke kawasan tu, dia perkenalkan diri dia. Dia kata, tak boleh, aku tak boleh ngajar mu. Bahaya. Kena tahanan rumah. Dia kata, aku mari daripada jauh. Imam Ahmad kata, tak apalah kalau gitu kak. Mu mari setiap hari dalam bentuk peminta sedekah. Dan aku akan riwayatkan kepada kamu 1 hadis 2 hadis sahaja. Supaya aku akan bagilah pada kamu roti ke apa ke.
dalam bentuk peminta sedekah. Dengan syarat jangan pergi ke majlis ulama hadis yang lain. Kalau mu pergi ke majlis ulama hadis yang lain, orang tahu mu mari jumpa aku untuk hadis, dan ia akan membahayakan dirimu. So berterusan sampai dia ambil ilmu Imam Ahmad rahmatullahi alaih, dan Imam Ahmad telah dibebaskan daripada tahanan. Satu ketika Baqi bin Makhlad rahmatullahi alaih tak mari dalam majlis Imam Ahmad. Orang pelik dah tengok, siapa ni? Daripada mana ni? Imam Ahmad dah ambil berat pasal dia ni. Dan satu ketika Baqi bin Makhlad duduk di hotel, fondok dia panggil, tempat tinggal dia. Bila dia tak mari, Imam Ahmad dengan gerombolan anak murid dia mari. Dari kitab sejarah sebut, nak runtuh hotel tersebut. Jumu' ashabil hadis. Bila ilmu tu masyhur, orang nak semua orang mari ngaji. Tapi yang malangnya, qadarallahu ma syaa fa'al, musnad Baqi bin Makhlad, musnad yang paling besar, tak sampai pada kita. Tetapi isi kandungan musnad tu ada je dalam kitab-kitab hadis lain, tetapi tidak berkumpul dengan di satu tempat. Musnad Ahmad 52 jilid, Syekh Syuaib Arnaud, lebih kurang dalam 30,000 hadis, tak siapa pun. 20 lebih je. Mukarrar, banyak hak berulang. Hak tak berulang lebih kurang dalam 12,000 gitu ya. So, tengok juhud Baqi bin Makhlad. So, tuan-tuan, kes yang sama berlaku pada guru kami Syekh Tariq Abdullah dengan Syekh Adil Abu Turab, kena tahanan rumah, tak boleh mengajar. Syekh Tariq beberapa kali tak dibenarkan untuk mengajar. Dia kata tak apa, tak boleh mengajar. Kita bukan nak takdis mana-mana tempat. Kalau aku tak boleh mengajar, aku akan rekod kitab-kitab ni, aku akan mengajar, rekod. Kalau takdir aku mati, orang akan jumpa rekod-rekod tersebut, dia akan sebar pada satu hari nanti. Dan dia baca kitab dengan Syekh Adil Abu Turab. Saya masuk penjara belakang ni, tuan-tuan. Bila naik bas daripada satu perhentian ke satu perhentian yang lain, duduk di belakang bas dan untuk baca kitab. Dalam masjid tak boleh buat. Sampai setara tu juhud mereka untuk ilmu, dan Allah Ta'ala angkat kedudukan mereka hari ni. Okey, siapa lagi? Tak ada lah. Kita tengok ulumul hadis. Okey, bila ramai masuk orang yang mana belajar hadis betul-betul, orang tak belajar hadis betul-betul. Orang yang tak belajar hadis betul-betul ni, dia akan memberi rimak yang begitu buruk kepada orang yang mengaji hadis, sehingga menyebabkan Al-Husain ibn Khallad ke Abdul Rahman ibn Khallad Ar-Ramahurmuzi, dia telah tulis satu kitab Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, antara kitab ulum hadis awal yang mana cuba untuk kumpulkan bidang-bidang ilmu hadis, tetapi still tidak lengkap. Ar-Ramahurmuzi meninggal tahun 360 Hijrah. Antara edisi saya ada, satu orang Mesir tahqiq dengan kata pengantar oleh Syekh Tariq Abdullah. Bainar rawi wal wa'i. Nak bezakan antara orang biasa-biasa dengan pelajar hadis yang betul. Kalau nak kritik, tengok dulu sifat apa yang ada pada orang tu. Kalau dia ni orang biasa-biasa, ni bukan ahlul hadis ni. Bukan ahlul hadis. Hak ni ahlul hadis yang sebenar, yang ada ciri-ciri ni. Jadi dia tulis kitab tu untuk bezakan. Satu cerita, Imam Ahmad rahmatullahi alaih, bila dia nak jumpa dengan satu orang ulama, dia terpaksa ada perantaraan. Orang tu tulis Fulan bin Fulan, iaitu Ahmad bin Hanbal, min ahli hadis, daripada golongan hadis. Imam Ahmad kata tak, jangan tulis min ahli hadis, mimman yaktubul hadis, iaitu orang yang mana menulis hadis. Dia kata syul farq, apa beza ahlul hadis mimman yaktubul hadis? Imam Ahmad kata ahlul hadis man ista'malah, orang yang mana ahli hadis adalah orang yang menggunakan hadis. Hadis itu zahir dalam kehidupan dia. Hadis itu zahir dalam kehidupan dia. Hadis itu membekas dalam kehidupan dia. Adapun kita, Ahmad, Imam Ahli Sunnah, dia kata nahnu mimma yaktubul hadis. Kita ni orang yang mana menulis hadis saja. Just imagine dengan orang hari ni.
Oh, fulan, aku berada di atas mazhab ahlul hadis, al-athari, al-kaza wa kaza. Khribit, orang panggil. Tahu tak khribit? Kes dalam bahasa Arab. Imam Ahmad, wa huwa man huwa fi jalalatih wa fi imamatih. Qal, lastu min ahlil hadis, mimma yaktubul hadis. Tapi kita hari ni, oh Masya Allah, aku tak ada mazhab, aku ahlul hadis. Ahlul hadis. Anak yang tak tukar, tak tahu maksud. Anak yang tak tukar, tak tahu maksud. Pada ahlul hadis, Bukhari, tak tahu gotu, tak tahu bahasa Arab, tak tahu. Anak ahlul hadis. Ajib. Orang zaman lah ni. Khair, tuan-tuan. Kemudian, tak cukup apa yang Ar-Ramah Hurmuzi buat. Sikit lagi tak? Nak berhabis juga pasal kitab-kitab ni. Ar-Ramah Hurmuzi buat tak cukup juga. Mari Al-Imam Ar-Ramah Hurmuzi diriwayat secara bersanad. Setiap kenyataan berkaitan ulum hadis diriwayat secara bersanad. Kemudian mari Al-Imam Al-Hakim Nasaburi rahmatullahi alaih meninggal 405 Hijrah, dalam kitab dia Ma'rifat Ulumil Hadis. Ada setengah kata tajuk kitab dia Ma'rifat Anwa' Ulumil Hadis wa Ajnasiha. Ada satu cetakan, saya tak tahu ada cetakan lain ke tak. Saya ada cetakan satu tu daripada tahqiq orang India. Dan dia riwayat panjang lebar berkaitan dengan ulumul hadis. Kemudian Abu Nuaim Al-Asbahani, satu orang yang muammar, satu orang yang hidup lama, 430 Hijrah. Meninggal 260. Bukan. 430 Hijrah, betul lah. Muammar, satu orang yang mana hidup lama daripada guru dia Abul Qasim At-Tabrani, satu orang yang muammar, 100 tahun juga, 260 sampai 360 Hijrah. Dia tulis kitab mustakhraj ke atas kitab Imam Hakim rahmatullahi alaih. Nanti kita cerita mustakhraj tu apa, insya-Allah. Kemudian lepas tu mari Al-Khatib Al-Baghdadi 463 Hijrah meninggal. Dia tulis belakang mula ulumul hadis. Nampak tak? Dia tulis mula, bahkan qalla fannun min fununil hadis, tidak sedikit bidang daripada bidang hadis illa walil khatib fihi kitabun mufrad. Khatib Baghdadi dia ada kitab khusus berkaitan dengan tajuk itu, topik itu, sebagaimana saya bagi tahu awal tadi. Dan selepas daripada khatib datanglah ulama-ulama, Ibn Salah rahmatullahi alaihi dan seumpamanya, dia tulis. Sebab tu Al-Hafidh Ibn Nuqtah 629 Hijrah meninggal, dia kata kullu man ansaf alima anna al-muhaddithin ba'da al-khatib iyalun ala kutubih. Setiap orang yang mana waras, insaf, tahu kedudukan seseorang tu, mereka tahu bahawasanya muhaddithin yang datang selepas al-khatib sangat-sangat berhajat kepada kitab Al-Khatib Al-Baghdadi. Nampak tak? Mari Muqaddimah Ibn Salah kita cerita dah tak tidak? Kitab Ibn Salah ni jadi kiblat bagi ulama-ulama hadis. Ada beberapa benda yang mereka buat. Yang pertama sekali mereka syairkan, mereka nazamkan. Dan daripada nazam itu disyarah. Antara syair yang masyhur ialah Khu'i, At-Tujaibi, dan syarah dan nazam yang masyhur ialah nazam Imam Iraqi rahmatullahi alaih sendiri 806 Hijrah meninggal. Imam Iraqi yang dinamakan dia punya nazam syair dia tu At-Tabsirah wa Tadhkirah. Dan kemudian dia syarah. Tak silap saya ada 2 kali dia syarah kitab tersebut. Syarah kabir yang besar dan syarah yang pertengahan. Syarah pertengahan dicetak 2 jilid dengan tahqiq Syekh Mahir Yasin Fahal dengan kawan dia, edisi Darul Kutub Ilmiyah, 2 jilid. Kemudian nazam Iraqi itu disyarah oleh Al-Hafidh As-Sakhawi 902 Hijrah meninggal dalam Fathul Mughith. Saya bagi tahu tadi 5 jilid. Kan? Kemudian ada satu lagi nazam oleh Ibn Al-Jazari, ulama qiraat masyhur tu, Al-Hidayah ila Ilmi Riwayah, disyarah juga oleh Al-Hafidh As-Sakhawi dalam kitab Al-Ghayah. Ada beberapa cetakan, ada cetakan 2 jilid dan seumpamanya, ada cetakan sejilid, ada cetakan 2 jilid. Saya ada 2 cetakan tersebut. Kemudian Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih, dia juga telah nazamkan sendiri Muqaddimah Ibn Salah dalam kitabnya,
dalam syair dia Alfiyatul Athar. Alfiyatul Athar, 1000 bait, 1000 rangkap lebih kurang. Dan dia telah syarah sendiri Al-Bahrul Ladzi Zakhar. Cumanya Al-Bahrul Ladzi Zakhar saya ada dengar dua benda. Satu kata memang Imam Suyuti tak sempat siapkan, tetapi yang terbaru saya baca mukaddimah tahqiq Syekh Awamah terhadap Tadribur Rawi, dia kata memang ada nuskah yang sempurna. Wallahu alam, saya tak tahu mana sah, pak mana betul Imam Suyuti sempurnakan dan tak sampai pada kita, ataupun memang tak sempurna. Wallahu alam, waktu kena cek mula. Orang-orang pakar makhtutat dia tahulah benda-benda ni, tapi saya tak tahu. Dia syarah. Kemudian antara syarah satu lagi ialah syarah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, 2 jilid, ditahqiq oleh guru kami Syekh Tariq Awadullah dari Ibn Affan, Mesir, rasa cetak. Dan kalau tak silap saya, Syekh Muhammad bin Ali Ibn Adam Al-Atyubi, dia juga syarah Alfiyatus Suyuti, 2 jilid. Memang bukan tak silap lah. Memang tak silap. Bukan silap, memang tak silap. Dia 2 jilid, dia syarah. So sekarang saya tahu ada 3 syarah bagi Alfiyatus Suyuti. Mungkin ada syarah-syarah baru yang saya tak tahu, tapi hak ni antara yang masyhur lah. Kemudian 3 dah nazam hak masyhur, Iraqi, Suyuti dengan Ibn al-Jazari. Kemudian ikhtisar. Ikhtisar ni yang kita kata ringkas, pendekkan ayat dengan kekal maksudnya Ibn Salah nak, sama ada dia setuju tak setuju, dia kritik tak kritik, dia tambah, tu cerita lain. Tetapi ikhtisar yang masyhur ialah sebagaimana kita kata, kita bagi tahu ikhtisar Imam Nawawi yang pertama sekali dalam Irsyad Tullabil Haqa'iq ila Ma'rifati Sunan Khairul Khalaiq. Yang kedua ialah At-Taqrib wa Taysir. Kita dah bagi tahu sebelum ni. Kemudian ikhtisar yang satu lagi ialah Al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullah alaih, 774, dan disyarah oleh Muhaddis Misr Syekh Ahmad Syakir hafizahullah dalam kitab dia masyhur Al-Ba'ithul Hathith, syarah Ikhtisar Ulumil Hadith. Ada beberapa cetakan, antara cetakan masyhur Al-Ba'ithul Hathith memang banyak cetakan. Ikhtisar Ulumil Hadith ada banyak cetakan, tetapi dulu masa kita ngaji kita guna cetakan Syekh Ali Halabi dengan ta'liqat Syekh Albani rahmatullah alaih, Maktab Islami, 2 jilid. Kemudian Syekh Mahir Yasin Fahal pun dia ada satu cetakan dia baru, Ikhtisar Ulumil Hadith Dar Maiman, 1 jilid. Kemudian kita ada ikhtisar Al-Iqtirah oleh Al-Imam Taqiyuddin Ibn Daqiq Al-Eid Al-Mujtahid ala Al-Madhhabain. Asalnya dia mazhab Maliki, kemudian dia menjadi Syafi'i. Dia satu orang muhaddis, faqih, kabir, tetapi orang tak cara ke dia. Memang orang tak cara ke dia. Fiqh dia orang tak cara, hadis dia orang tak cara, orang tak cara. Seolah-olah satu orang yang mana tidak dikenali, tetapi satu orang muhaddis, kabir, faqih, usuli, bari', satu ulama yang hebat, meninggal tahun 702 Hijrah. Dalam kitab dia Al-Iqtirah, ada sakit elok kaki. Dalam kitab dia Al-Iqtirah, ada satu cetakan je saya tak tahu cetakan lain, tapi oleh satu orang pensyarah hadis ataupun pensyarah di Jordan, Al-Iqtirah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih diringkaskan kitab guru dia, diambil hanya beberapa perbahasan sahaja yang dinamakan dalam Al-Muqadhah. Az-Zahabi 748 Hijrah, antara anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih yang masyhur. 728 Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih meninggal. Kemudian Badruddin Ibn Jama'ah dalam Al-Manhalur Rawi, antara yang baik dan sangat tersusun, yang mana sesuai untuk dijadikan sebagai kitab pengajian di madrasah, universiti, sebab susunan dia baik. Oleh Badruddin Ibn Jama'ah 733 Hijrah meninggal. Dan kita ada satu lagi Mahasinul Istilah wa Tadmin Kitab Ibn Salah oleh As-Sirajul Bulqini, meninggal 805 Hijrah. Hak ni Ibn Al-Mulaqqin, Al-Bulqini dulu 805. Sebelum Ibn Al-Mulaqqin dia ada Al-Muqni' fi Ulumil Hadith, ikhtisar kitab Ibn Salah. Ada 2 jilid cetakan tahqiq Syekh Abdullah Ibn Yusuf Al-Judai', tetapi lama dah saya tak jumpa kitab tu, tapi ada dalam PDF, boleh print dan buat buku. Dan Ibn Al-Mulaqqin dia ikhtisar sekali lagi dalam kitab dia
At-Tazkirah fi ilmi al-athar, gitulah lebih kurang. Jilid disyarah oleh As-Sakhawi dalam At-Tawdihul Abhar, tahqiq Syekh Ali Halabi. Apa lagi nak ayat sehingga datang Khatimatul Huffaz wal Muhaddithin Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Dia nulis kitab yang dinamakan sebagai An-Nukat ke atas kitab Tok Guru dia, Nukat Iraqi, ke atas kitab Ibn Salah. Saya bagi tahu dah awal-awal tak tidak. Dan cuma kitab Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih dia tulis di hujung-hujung kehidupan dia, dan dia tak sempat siapkan. Ada 2 jilid asalnya, merupakan thesis master Syekh Rabi' di Universiti Islam Madinah, 2 jilid. Tapi Syekh Mahir Yasin Fahal dia ulang cetak balik Nukat Iraqi dengan Nukat Ibn Hajar dalam 1 jilid ke 2 jilid, cetakan Darmaiman. Dan kitab Ibn Hajar yang paling baik dalam bidang mustalah ialah kitab An-Nukat. Kemudian Ibn Hajar dia ada satu lagi kitab yang lain yang dinamakan sebagai Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar ni merupakan kitab yang mana ditulis mengikut tasalsul mantik, sebagaimana kita beritahu tadi, dan dikatakan ditulis kitab tersebut hanya dalam safar dia sahaja. Dalam safar, dalam keadaan buku tak bawa ke apa tak bawa, dia tulis. Dan disyarah sendiri dalam Nuzhatun Nawar. Dan lepas tu banyak nukat ke atas kitab ini, Nuzhatun Nazar ni. Antara yang masyhur syarah Mullah Ali Qari rahmatullahi alaih. Antara yang masyhur juga Allahumma salli ala Muhammad, syarah Mullah Ali Qari ada 1 jilid tebal. Kemudian syarah Al-Jawahir wad Durar 2 jilid, tapi saya tak ingat siapa, Al-Munawi, gitulah tak silap saya, 2 jilid. Dan nukat-nukat yang datang selepas tu banyaklah. Syekh Ali Halabi pun ada. Kemudian yang terbaru Ithaf Ahli Al-Athar Togapo dalam 1 jilid daripada Madinah, saya tak ingat nama. Dan nukat-nukat yang lain pun banyak lagi lah. Ada, kita ada nukat Zarkashi ke atas Muqaddimah Ibn Salah. Kita ada nukat Al-Biqai, Al-Hafidh Burhanuddin Al-Biqai, antara satu orang syekh mufassir, muhaddis, faqih. Nukat dia terhadap syarah Iraqi. Ala kullin tuan-tuan, kita sebut nama kitab banyak. Kita nak ngaji kitab Nisa dah setakat ni dah. Kalau tuan-tuan balik boleh royak mula saya royak tu daripada awal-awal Imam Syafi'i 204 tu sampai hak saya sebut saat ni Biqai. Saya tak ingat Biqai berapa, 2829 ke 8 berapa, saya tak ingat. Tapi 8 lah. Senang cerita, kalau tuan-tuan 829 rasanya, betul gitu lah, 829 lebih kan. Ya, banyak saja nombor. Jadi kalau tuan-tuan boleh ingat hak tu pun saya rasa masya-Allah, rasa nak siung sorang-sorang tuan-tuan ni. Kalau boleh kenal hak tu ya dulu. Lepas tu ingat sikit-sikit cerita saya sebut tadi. Bas, boleh baliklah makan nasi. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. InsyaAllah ada record kan, walaupun daripada dalam Facebook ke dalam apa-apa, tuan-tuan boleh check mula. Dia tak semuanya benda kita kena letak dalam kepala lalu satu hari. Tuan-tuan jangan banding dengan saya, yang mana saya dah istighal dengan bidang ni daripada tahun 2003, 2004, 14 tahun, 15 tahun. Tak boleh kau nyapa ingat ni 15 tahun masa. Kalau tuan-tuan boleh ingat dalam masa 2 lagi, Nabi baru tu. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada soal jawab ke? Tak payah lagi dah. Soal jawab, tak ada soal jawab pun. Soalan dia rajin ke malah, ada betul ya? Untuk zaman sekarang tak ada istilah, tak ada gambar lagi. Lah ni hanya pengenalan. Soal jawab nantilah dah. Kumpullah insya-Allah. Dia kata ada soal jawab 50 minit, but I don't think that you have any question. Ada ke? Tak ada kan? Tak ada tak? Tamam? Dia kata idza hadara at-ta'am batala al-kalam. Bila makanan mari tak ada kecek, batal percakapan, batal. Bila kita duduk rumah syah kita, anak dia mari hantar makan, dia kata bismillah iftahu waghzu. Dia kata bismillah seram dan buka. Macam buka negara baru dalam peperangan kan, bismillah iftahu waghzu. Suruh makan. Idza hadara at-ta'am batala al-kalam. Dia orang kata hungry man is angry man. Betul tak? Dalam hati tuan-tuan kata tuan-tuan datang ni lambat lah, aku lapar nasi dah ni. Allahu a'lam. Tapi hati tuan-tuan jawab dengan Allah Ta'ala. Sallallahu wasallam ala Muhammad. Pukul 2 dah pagi pula. Ke 2:30? 2. Kedua sekarang insya-Allah. Assalamualaikum.
Jazakallah khairan katsirah kepada Maulana Syai atas penerangan atau mukadimah serba sedikit mengenai ilmu hadis. Okey. Di sini saya terdapat beberapa pengumuman. Kita sampai kepada waktu break, waktu rehat. Ini pukul 12 sehingga pukul 2, yang mana ianya akan menghimpunkan pameran di booth di sebelah kiri saya dan di sebelah depan, bahagian hadapan. Dan sambil korang tengok pameran tu, bolehlah makan sedikit untuk lunch hour dan solat berjemaah di masjid Permaisuri Baginda, insyaAllah. Lepas kita akan bermula semula pada pukul 2. Okay. Dan satu lagi, korang kena simpan kupon makanan, sebab dekat situ ada nombor laki dua korang sampai esok.